Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 4 Februari 2015. Kerajaan Negeri Johor sedia mempertimbang permohonan pihak pengurusan kuil Arul Migu Tendai Tupani di Johor Bahru agar dikecualikan daripada pembayaran premium tanah tambahan berjumlah RM160,000. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, premium tambahan itu sebelum ini dikenakan kepada pengurusan akibat membina bangunan Dewan Serbaguna di tapak kuil tersebut sebelum mendapat kelulusan pejabat tanah negeri. Khususnya mengenai rayuan pihak kuil supaya dikecualikan pembayaran denda dan juga dikecualikan pembayaran premium. Pemakluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya perkara permohonan pihak kuil ini memang akan kita pertimbangkan dalam bulan Februari sekarang, bulan ini. Dan kita akan memberi pertimbangan yang sebaik mungkin mengikut amalan-amalan yang serupa yang kita lakukan kepada tanah-tanah yang lain. Jadi kalau tak salah saya, dendanya 160,000. Manakala premiumnya 80,000. Biasanya premium memang kena bayar. Tapi pengecualian itu nanti kita tengok macam mana YB dia bawa dalam mesyuarat besok. Datuk Muhammad Khalid berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Thaipusam di kuil tersebut. Dalam pada itu, beliau turut bersetuju untuk menyumbang sebanyak RM600,000 kepada kuil tersebut bagi tujuan pembinaan balai serbaguna dan penganjuran aktiviti dan program di sekitar kuil. Kita bersetuju menyumbang RM500,000 untuk Dewan Serbaguna bagi kuil ini dan RM100,000 bagi program-program dan aktiviti kuil ini. Jadi semuanya RM600,000. Sambutan Thaipusam yang diadakan di kuil berkenaan menyaksikan seramai 100,000 penganut agama Hindu menyertai perarakan. Turut hadir anggota Parlimen Johor Bahru Tan Sri Syahril Abdul Samad dan pengerusi perhubungan MIC Johor merangkap naib Presiden MIC Dato' S. Balakrishnan. Perarakan tanpa henti diadakan dari Kuil Arul Migu Raja Mariaman di Jalan Ungku Puan di pusat bandar ke Kuil Arul Migu Tendayu Tapani. Kuil Arul Migu Tendayu Tapani Kovil itu merupakan antara kuil tertua serta kedua terbesar di negeri ini yang berusia lebih 98 tahun. Kongres India Se-Malaysia MIC masih berada dalam keadaan kukuh di samping yakin presidennya Datuk G. Palanivel mampu mempertahankan jawatannya dalam pemilihan semula jawatan parti itu pada masa terdekat ini. Naib Presiden MIC Datuk S. Balakrishnan berkata, bagi membuktikan Datuk Palanivel mampu menstabilkan semula MIC, beliau berharap pemilihan semula tersebut akan tetap diadakan dalam tempoh 5 bulan ini bagi menyelesaikan semua krisis dalaman yang dihadapi parti sejak akhir ini. So I think the best way to solve once of all this, to make it clean and clear to the MIC members, to have a fresh election. To all levels. That means from A to Z. That means from the branch chairman and then the division chairman, the president, the youth and wanita, and then go back to the CWC and a deputy president and vice president. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media pada sambutan Hari Thaipusam di Kuil Arul Migu Tendayu Tapani Kovil Johor Bahru. Datuk Palanivel yang juga pengerusi perhubungan MIC Johor berkata, MIC akan mengadakan perbincangan dengan pucuk pimpinan tertinggi pusat serta negeri untuk mendapatkan persetujuan sebelum mengumumkan untuk mengadakan semula pemilihan baharu parti tersebut. Selain itu, keputusan untuk mengadakan semula pemilihan baharu diambil selepas ahli MIC bersetuju terhadap langkah berkenaan yang berupaya memulihkan kembali parti. Pemilihan dijadualkan berlangsung selama 2 bulan bermula Jun depan secara berperingkat membabitkan cawangan, bahagian serta jawatan kuasa kerja pusat CWC parti. This will be happen within 3-4 months. Yeah, within 5 months. Yeah, because you see long process. First you have the branch. So it takes about 1.5 months. A nomination election. Then you have to go for president.
After this one, we go for president. It will take about 1.5 months. After that, we go for division. It takes. I think by June, July will be over. We will try to, I think that one I can't confirm at the moment because we have to draw the thing. How? You see, it's not easily. Running election, you don't run one day, because we have to go a lot of process. Bagi memperkasa penyelidikan dan pengkomersialan produk-produk industri kecil dan sederhana IKS, satu induk memfokuskan kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemain industri berkenaan ditubuhkan melalui program Public Private Research Network PPRN. Ketua Unit Keusahawanan Kementerian Pendidikan Malaysia, Datin Dr. Syahira Hamidun berkata, menerusi program berkenaan, institusi pengajian tinggi IPT akan memainkan peranan dari segi pengkomersialan, kepakaran dan penyelidikan serta pembangunan R&D. Katanya, melalui bajet 2015 yang diumumkan Perdana Menteri tahun lalu, sebanyak 50 juta ringgit diperuntukkan bagi menjalankan penyelidikan yang terlibat. Jadi seperti yang saya tekankan tadi, bajet ini bukanlah akan diberikan kepada syarikat, tetapi bajet ini akan diberikan kepada penyelidik bagi mereka menjalankan kajian as a solution to the problem faced by the industry. Dan dengan cara ini juga dia akan memastikan bahawa penyelidikan dan juga yang dijalankan oleh kita punya institusi pengajian tinggi adalah lebih tertumpu dan memenuhi apa pihak industri perlukan. Sebab kita selalu dapat komen bahawa kadang-kadang kita menjalankan satu kajian yang terlalu fundamental, yang tidak nampak aplikasinya kepada masyarakat. So yang ini is a reverse process. Maksudnya fundamental research kita still lagi buat, tetapi yang ini is more on applied research. Maksudnya kita menekankan kepada menjalankan penyelidikan bagi menyelesaikan masalah industri dan juga masyarakat. Beliau berkata kepada TV Selatan selepas taklimat PPRND EDC, Pusat Perniagaan Udar Johor Bahru baru-baru ini. Tambahnya, pemperosahan dan pembangunan setiap produk memerlukan penyelidikan bagi menghasilkan inovasi yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Katanya, nilai bagi sesuatu produk perlulah memberi impak kepada industri agar terus berkembang serta berdaya saing. PPRN memfokuskan kepada permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menghadapkan kepada syarikat dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sementara itu, menurut penasihat PPRN dari Dartmouth College, Amerika Syarikat, Profesor Diego Comyn, pelaksanaan PPRN di negara ini dilihat mampu membangunkan infrastruktur selain mencapai skala yang besar dalam aktiviti pemasaran di Malaysia. Shout to companies, and that companies will flood our email with problems, and that we will be able to develop the infrastructure to massively solve those problems. So, to basically achieve the scale that will make PPRN a significant organization that can improve significantly the productivity of Malaysia. PPRN telah diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan dan Malaysian Technology Development Corporation MTDC. Ia merupakan satu inisiatif baharu di bawah bajet 2015 ke arah mencapai matlamat pembangunan usahawan tempatan secara inklusif. Kementerian Pengangkutan MOT mahukan lebih banyak cadangan bagi memulakan sistem transit rail di wilayah pembangunan Iskandar di Johor. Menterinya Datuk Seri Dr. Leo Tiong Lai berkata, lebih banyak pelaburan dan kerjasama sektor swasta digalakkan bagi memaksimumkan penggunaan aset-aset rail kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam alternatif yang menarik kepada orang ramai. Beliau berkata MOT telah menerima cadangan terbaharu daripada Mastel Berhad bagi sistem transit antara bandar bernilai 1.23 bilion ringgit dalam wilayah pembangunan Iskandar dan sedang mengkaji semula dan mengemas kini semua cadangan yang dikemukakan oleh Mastel dan KUB Malaysia Berhad sejak 2001. Jelasnya, sistem yang dicadangkan tersebut akan melengkapkan projek trek berkembang gemas Johor Bahru sedia ada, kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura, sistem transit rapid Johor Woodland dan sistem bas rapid bagi Iskandar Malaysia.
Projek yang merupakan sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk memperkenal pelbagai operator untuk trek kereta api kerajaan dicadangkan oleh Metropolitan Commuter Network Sdn Bhd MCN membabitkan usaha sama 60-40 antara Mastel dan KUB. Pada 2009, MCN mencadang pembinaan rel berkembar sepanjang 30 km yang menghubungkan Kulai dan pusat Bandaraya Johor Bahru dan landasan 50 km antara Pasir Gudang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas menggunakan jajaran sedia ada. Kerajaan Negeri Johor akan bekerjasama dengan pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar Irda untuk menubuhkan koperasi barangan harga berpatutan bagi membantu masyarakat di negeri ini menangani kos sara hidup yang tinggi. Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, selain rancangan berkenaan, kerajaan negeri juga pada masa sama akan memastikan rakyat negeri ini mempunyai accessibility untuk memiliki rumah mampu milik. Katanya, Johor Bahru kini berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi dan tindakan-tindakan yang sewajarnya perlu dilakukan bagi menangani kesan pada masa akan datang. Menerusi pembentangan bajet Johor 2015 November tahun lalu, inisiatif koperasi berkenaan merupakan antara usaha kerajaan negeri menangani isu kenaikan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Anggota tentera yang dilaporkan hilang selepas bot dinaiki bersama seorang lagi rakannya terbalik di Sungai Endau di kampung orang asli Tanah Abang Mersing 2 hari lepas ditemui mati lemas kira-kira pukul 9.45 pagi semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Mersing, Muhammad Alias Hussein, mayat Hamdan Hassan berumur 41 tahun merupakan anggota tentera dari Kem Mahkota Keluang. Mayat Hamdan ditemui terapung oleh orang awam pada jarak 5 km dari lokasi kejadian pada pukul 9.15 pagi. Muhammad Alias berkata mayatnya dihantar ke Hospital Mersing. Difahamkan kejadian bot terbalik itu berlaku kira-kira pukul 10.30 pagi dan Hamdan hilang ketika cuba berenang ke tebing sungai. Seterusnya untuk laporan sukan bersama Radin Azwan dalam Arena Selatan. Pertemuan antara Johor Darul Takzim JDT dan Bangalore FC dari India dalam aksi kelayakan Liga Juara-Juara Asia ACL di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus malam ini pasti menjanjikan saingan yang sengit. Menurut jurulatih JDT Bojan Hodak, wakil dari India itu merupakan sebuah pasukan hebat kerana dibarisi pemain yang mempunyai kekuatan fizikal yang mantap. Sementara itu, jurulatih Bangalore FC Ashley Westwood berkata, pasukannya mempunyai kelebihan tersendiri walaupun mengakui bakal berdepan tugas sukar kerana bukan sahaja perlu mengengkang asakan pemain JDT tetapi sorakan ribuan penyokong tuan rumah yang dijangka membanjiri stadium. Katanya, Bangalore telah membuktikan kehebatan mereka apabila muncul juara Liga India musim 2013 dan 14 pada penampilan pertama selain menjulang Piala Persekutuan Bola Sepak India bulan lepas. Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ memandang serius tindakan sesetengah penyokong yang sengaja mempamerkan kain rentang berunsur provokasi dengan mengaitkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Susulan kejadian itu, polis telah menahan seramai 12 individu yang disyaki terlibat dalam kejadian tidak bertanggungjawab itu. Tindakan pantas PBNJ menahan individu tersebut juga merupakan para penyokong telah mendapat pujian daripada FAM. Mereka yang ditahan akan direman selama 5 hari untuk siasatan lanjut dan jika didapati bersalah, individu-individu tersebut akan dilarang untuk memasuki stadium di seluruh negeri Johor seumur hidup. Perlawanan subangsih antara Johor Darul Takzim JDT dan Pahang di Stadium Lakin Sabtu lalu telah dicemari dengan segelintir penyokong dilihat memasang kain rentang manusia berkepala anjing yang dikaitkan dengan kepimpinan FAM. JDT menang perlawanan merebut Piala Sultan Ahmad Shah itu dengan keputusan 2-0. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Teruskan menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.